Malaysia, sebuah negara yang maju, harmoni dan rakyatnya hidup aman sejahtera. Inilah hasil usaha kerajaan dan rakyatnya sejak merdeka untuk mewujudkan sebuah negara membangun seperti hari ini. Kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan hidup yang dikecapi rakyat Malaysia adalah indikator utama kejayaan kerajaan mentadbir negara dengan baik di samping membendung gejala rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM berbangga dapat bersama memberi sumbangan bermakna kepada pencapaian negara. Penubuhan SPRM merupakan rentetan kepada usaha kerajaan dalam menangani rasuah di negara ini sejak sebelum merdeka lagi. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 April 2008 telah bersetuju untuk menubuhkan SPRM bagi menggantikan BPR. Akta mengenai penubuhan SPRM telah diluluskan dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. Suruhanjaya ini diketuai oleh seorang ketua Pesuruhjaya yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dari segi struktur, SPRM mempunyai 14 bahagian di peringkat ibu pejabat dan mempunyai pejabat di setiap negeri serta 20 cawangan di seluruh negara. Operasi SPRM dipantau oleh 5 badan khas yang dibentuk melalui peruntukan undang-undang dan secara pentadbiran. Badan khas ini juga bertanggungjawab untuk meneliti dan menasihati perjalanan Suruhanjaya. Keanggotaan badan-badan khas seramai 42 orang yang terdiri daripada tokoh-tokoh akademik, pemimpin masyarakat, ahli-ahli badan profesional dan ahli parlimen pelbagai parti yang mewakili rakyat. SPRM adalah bertanggungjawab kepada parlimen dan masyarakat. Jawatan kuasa khas mengenai rasuah diwujudkan di peringkat parlimen. Antara fungsinya ialah menasihati Perdana Menteri mengenai pelbagai aspek berkaitan isu rasuah. Jawatan kuasa ini ditugaskan juga untuk memeriksa laporan tahunan SPRM dan membentangkannya di parlimen. Kesemua ahli jawatan kuasa dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah berperanan untuk menasihati Suruhanjaya tentang dasar dan strategi dalam pembantrasan rasuah serta lain-lain aspek mengenai permasalahan rasuah di Malaysia. Pelantikan ahli lembaga ini juga dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Kuasa Aduan diwujudkan untuk memantau pengendalian kes-kes salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai SPRM dan mengesyorkan penambahbaikan dalam tata cara kerja bagi mengelakkan aduan orang awam terhadap pegawai SPRM. Ahli-ahlinya dilantik oleh Menteri. Panel penilaian operasi dianggotai oleh ahli yang dilantik oleh Perdana Menteri. Antara fungsi utama panel ini adalah memantau, meneliti dan menasihati SPRM dalam aspek operasi siasatan yang dijalankan. Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah juga dianggotai oleh ahli yang dilantik oleh Perdana Menteri. Fungsi panel ini adalah memantau, meneliti dan menasihati SPRM dalam aspek aktiviti pencegahan dan perundingan yang dijalankan. Perlakuan jenayah rasuah kini semakin rumit dan mencabar. Justru itu, SPRM terus meningkatkan keberkesanan usahanya memerangi jenayah rasuah dengan berpegang kepada 3 prinsip: bebas, telus dan profesional. Bebas. Suruhanjaya ini hanya bertanggungjawab kepada 5 badan khas yang dilantik.
SPRM bebas menyiasat tanpa merujuk atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak, sementara pendakwaan dibuat oleh Jabatan Peguam Negara. Telus. Setiap aktiviti dan perjalanan SPRM diteliti dan dipantau oleh 5 badan khas yang sama. Dengan demikian, menjamin ketelusannya. Laporan tahunan SPRM dibentang dalam Parlimen dan dihebahkan kepada rakyat. Profesional. SPRM melaksanakan tugasnya secara profesional dan memastikan tugas itu dijalankan secara cekap, tepat, adil dan berkesan. Pengurusan SPRM sentiasa memastikan pegawai-pegawainya mempunyai integriti, kemahiran dan kepakaran dalam pelbagai bidang selaras dengan keperluan tugas. Untuk itu, pegawai SPRM diberi latihan secara ekstensif di dalam dan luar negara. SPRM telah menubuhkan sebuah akademi pencegahan rasuah yang bukan sahaja melatih pegawai Suruhanjaya tetapi pegawai dari agensi-agensi lain sama ada di dalam dan luar negara. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia ini diiktiraf sebagai pusat latihan anti rasuah untuk rantau Asia Pasifik. Akademi ini dilengkapi dengan kemudahan dan kelengkapan bertaraf antarabangsa. Kerjasama antarabangsa dibuat melalui Memorandum Persefahaman atau MOU, antaranya the General Secretariat of the International Criminal Police Organisation atau Interpol, Independent Commission Against Corruption atau ICAC Hong Kong, dan International Anti-Corruption Academy Vienna. Sebagai agensi yang diberi mandat oleh kerajaan untuk membasmi rasuah di Malaysia, SPRM komited menjalankan amanah rakyat bagi memastikan negara ini terus maju dan rakyatnya hidup sejahtera. Tiga strategi utama pencegahan rasuah dilaksanakan, iaitu strategi penguatkuasaan. SPRM menguatkuasakan undang-undang dengan amanah, adil dan tegas. Setiap aduan dan maklumat diteliti sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Sekiranya bukti mencukupi, orang-orang yang terlibat akan didakwa di mahkamah. Strategi pendidikan. Inisiatif untuk mendidik masyarakat supaya menentang rasuah turut ditekankan. Pelbagai usaha penerangan, pendidikan dan komunikasi dilaksanakan bagi mendapatkan penglibatan semua pihak dan sektor supaya bekerjasama dengan SPRM dalam pencegahan rasuah. Dan strategi pencegahan. Rasuah boleh wujud akibat daripada kelemahan sistem dan prosedur. Oleh itu, Suruhanjaya ini membantu agensi kerajaan dan swasta untuk mengesan kewujudan ruang dan peluang rasuah serta memberi khidmat nasihat bagaimana mencegahnya. Keberkesanan usaha mencegah rasuah memerlukan komitmen semua pihak. Melapor kes rasuah dan menjadi saksi di mahkamah adalah antara peranan penting setiap orang. Setiap anggota masyarakat hendaklah mengambil pendirian jangan beri dan jangan terima. Masyarakat juga perlu mengubah minda dan sikap supaya tidak berkompromi dengan sebarang bentuk jenayah rasuah. Rasuah bukan sahaja masalah nasional tetapi merupakan isu global. Keadaan ini memerlukan kerjasama antarabangsa. Untuk itu, SPRM memperluaskan jaringan kerjasama melalui hubungan dua hala dan pelbagai hala dengan agensi-agensi penguatkuasa pencegahan rasuah di rantau Asia Pasifik dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Antaranya Interpol, Group of Experts on Corruption, International Association of Anti-Corruption Authorities atau IAACA, Asia Pacific Group on Money Laundering. Malaysia juga merupakan antara negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada 24 September 2008.
Dengan itu, usaha-usaha pencegahan rasuah di negara ini telah memenuhi piawaian antarabangsa. Kesungguhan kerajaan membasmi rasuah diperhebatkan lagi melalui program transformasi kerajaan yang dilancarkan pada tahun 2009. Di bawah program ini, salah satu bidang keberhasilan utama negara atau NKRA ialah membantras rasuah. Objektif utama NKRA membantras rasuah ialah: 1. Mengurangkan rasuah menerusi penguatkuasaan dan pematuhan. 2. Meningkatkan kedudukan indeks persepsi rasuah. Dan 3. Memperbaiki persepsi rakyat terhadap integriti perkhidmatan awam. Berbagai inisiatif dilaksanakan yang merangkumi pembaharuan-pembaharuan dari segi struktur, perundangan, dasar, sistem dan pendekatan. Antaranya ialah: 1. Memperkenalkan Integrity Pact dalam perolehan kerajaan. 2. Mewujudkan pangkalan data pesalah rasuah. 3. Meningkatkan ketelusan dalam pembiayaan parti politik. 4. Mewujudkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Dan 5. Menubuhkan mahkamah khas untuk membicarakan kes-kes rasuah. Sokongan dan komitmen semua pihak adalah kunci kejayaan dalam merealisasikan impian untuk menjadikan Malaysia berstatus negara maju dan dalam masa yang sama berjaya membendung ancaman rasuah. Rasuah bukan mengenai bangsa, agama atau parti politik atau ideologi. Rasuah tidak mengenal warna atau asal-usul kita. Rasuah adalah jenayah. Yang melakukan rasuah adalah penjenayah. Mari kita lakukan perubahan. Perangi rasuah.